Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk tekan dahulu butang subscribe dan tekan butang loceng di channel ini. Live dekat YouTube. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم يا الله اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من أحوال أهل النار والضلال. Selamat pagi semua kawan-kawan, selamat pagi umat Islam. Ahlan wa sahlan bikum fi barnamajina al-yaumi. Setiap hari pukul 6.30 sampai pukul 7 kita ambil tadabbur di dalam hudal Quran. Yang ada ilmu manfaah, yang ada manfaat untuk hidup kita. Ahlan bikum. Hari ini tajuk yang last di dalam juzuk 30. Tajuk hari ini surah An-Naba bahagian 4. Yang ayat 38 sampai hujung surah An-Naba. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. Surah An-Naba yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba 10 dalil untuk wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala, untuk hari kiamat, untuk ardul mahsyar, untuk orang boleh menyakin di dalam hati yang buat ini Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang hari ini macam mana sifat orang di atas ardul mahsyar. Macam mana sifat waktu orang keluar di dalam kubur. Ayat 33 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Tuhan langit dengan bumi, dengan di antara bumi dan langit, Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman. Kalau kita ambil tadabbur nama Ar-Rahman di dalam satu ayat ini, semua makhluk yang hidup, yang ada ruh, yang dia boleh tarik nafas, ada rahmah. Ada rahmah. Walau dia hayawan, walau dia anjing malam, anjing siang, harimau, semua ada rahmah. Nampak macam mana hayawan ada rahmah dengan anak dia. Siapa yang bagi rahmah ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bagi rahmah ini? Allah. Siapa yang bagi rahmah ini? Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna minhu khitaba. Hari qiyamah yang rahmah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia
yang ada di hari kiamah 99% untuk rahmat orang. Untuk rahmat orang yang Allah Subhanahu wa taala beri umat Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala beri umat Islam. La yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumu ar-ruh wal malaikatu saffan. Itu sifat ahwal hari kiamat. Hari kiamat. Yauma yaqumu ar-ruh wal malaikatu saffan. Ada satu qaul ulama tafsir kata malaikatur ruh Jibril. Dan ada ulama kata semua menteri malaikah. Contoh macam malaikatul arsh, arsyur rahman dengan malaikah Jibril sama. Ada satu qaul ulama kata ruh kita, ruh orang. Wal malaikatu saffa, satu saf atau macam saf jamaah yang ada di dalam masjid, nampak macam mana saf, satu saf, dua saf, tiga saf, empat saf. Mereka hari kiamat macam itu. Saffan la yatakallamun, tak cakap, tak boleh cakap. Illa man adhina lahu ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala bagi izin untuk malaikat boleh cakap, untuk orang manusia boleh cakap, untuk semua makhluk boleh cakap. Tetapi apa yang dia cakap bila dengar nama Allah Subhanahu wa taala dah bagi izin, cakap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini sahaja yang cakap. Illa man adhina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Sawaba ini yang betul. Sebab di dalam awal surah An-Naba, amma yatasaalun. Mereka orang kufar Quraisy, dia nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana mukjizah Allah Subhanahu wa taala? Mana dalil ada hari kiamat atau tidak? Mereka nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sifat kufar Quraisy kata kita ada berhala boleh syafaat kita. Ada orang kafir mengingkar hari kiamat. Tetapi yang betul hari kiamat dah lihat depan mata mereka, ini yang baik, ini yang tak baik. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang bagi izin untuk malaikat dan untuk orang manusia boleh cakap. Malaikat lafaz atau orang manusia cakap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini wa qala sawaba. Dzalikal yaumu al-haq. Itulah hari yang jadi. Itulah hari yang betul. Itulah hari yang mereka kufar Quraisy mengingkar. Itulah hari mereka yang di dunia banyak soalan. Nak tahu ada hari kiamat atau tidak? Itulah hari yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naba, "Dzalikal yaumul haq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba." Siapa yang mahu ridha Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ada iman di dalam hati, siapa yang nak cari jalan yang baik, boleh pilih jalan al-Islam. Boleh pilih jalan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita, untuk rahmat kita. Min rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kita syariah. Kita tahu macam mana buat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu macam mana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Ambil amal yang saleh. Ambil
wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Lagi tambah iman. Lagi tambah iman. Yang dia kata dah mukmin, dah buat salat, puasa, lagi tambah. Lagi tambah iman, lagi tambah zikir, lagi tambah ihsan, lagi tambah muamalah yang baik. Ini yang Allah Subhanahu wa taala mahu kita buat. Itu yang Allah Subhanahu wa taala siap syurga untuk kita. Untuk kita, sebab nak kita buat yang Allah Subhanahu wa taala pilih yang ada di dalam syariat al-Islam. Inna anzarnakum azaban qariba. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami ada azab yang dekat kamu. Tetapi mereka fikir azab ini jauh, belum sampai. Dia dekat mereka. Tetapi bila kita fikir dunia, kita tak tahu bila mati, kita tak tahu ada apa. Bila orang mati dah ada azab di dalam kubur juga. Ada azab di dalam kubur juga. Waktu ruh keluar di dalam badan orang, dah nampak macam mana azab. Dia dah nampak macam mana azab. Inna anzarnakum azaban qariba. Ini maksud hari qiyamah. Tetapi nampak macam mana lafaz Al-Quran dah janji. Bila dia lafaz qariba dah dekat, macam ini betul-betul tak ada syak. Ini tibu. Tak ada syak. Hari qiyamah ini tibu. Tetapi ini di dalam rukun agama kita. Rukun agama kita. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu orang nampak apa yang dia buat. Apa yang dia tulis, apa yang dia makan, apa yang dia, semua yang dia buat di dunia nampak depan mata mereka. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Umum, lafaz umum. Lala Muslim atau kafir atau mana-mana. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka orang kafir, dia nak macam tanah. Dia tak nak hidup ke orang manusia sebab ada azab, susah dia nampak. Susah dia masuk dalam neraka. Dia nak macam tanah. Kalau dia tanah, lagi baik. Sebab dia tak ada taklif. Tak ada taklif untuk ibadah. Tak ada taklif untuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia sebab itu mereka nak macam tanah yang ada atas bumi. Sifat orang kafir, sifat orang yang tak buat amal salih, sifat orang munafik yang tak sayang Allah Subhanahu wa taala, atau sifat orang yang mengingkar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hari qiyamah yang Allah Subhanahu wa taala pilih dua bahagian, satu bahagian ahli syurga dengan satu bahagian ahli neraka, wal iyadzu billahi min dzalik. Tetapi ahli syurga, kita dah baca semalam macam mana sifat orang yang bertakwa masuk di dalam syurga, ada apa di dalam syurga. Ini sifat ahli syurga yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Ada juga mereka yang Allah Subhanahu wa taala bagi azab. Allah Subhanahu wa taala marah ke mereka. Ini sifat orang yang tak ada iman walau dia nampak mukjizat Allah Subhanahu wa taala ada di dunia. Contoh bumi atau laut atau bukit atau Al-Quran atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak mukjizat untuk wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana orang mengingkar hari kiamat? Macam mana? Ini soal takriri. Soal takriri mereka jawab hari kiamat.
Mereka jawab hari kiamat, bukan di dunia. Di dunia kalau ada iman, dia terus masuk Islam. Tetapi hari kiamat, walau dia nak iman, tetapi tak ada manfaat. Dah, waktu dah habis. Tak ada manfaat, waktu dah habis. Ini sifat yang ada di dalam surah An-Naba. Kita nak dengar Ustazah kalau boleh bagi sedikit ilmu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bermula perjalanan ni, dia macam tersangkut sikit ni dekat tu. Jangan tarik, nanti takut dia ni. Tak apa-apa, insya-Allah. Okay, thank you. Kita bermula perjalanan tadabbur start daripada surah An-Nas, surah Ad-Duha. Ramadan kan? Ramadan. So kita berakhir pada hari ini. Subhanallah, alhamdulillah. So hari ini adalah hari terakhir untuk Huda Al-Quran juzuk 30. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu Katie, thank you very much sebab dah tulis nota, tapi kata cikgu kena check balik ada nota yang cikgu tak masuk. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu yang telah memberikan tenaganya, perhatiannya, kemahirannya sebagai cikgu bahasa Melayu untuk merumuskan kuliah kita pada setiap hari. Terima kasih. Saya mengucapkan juga terima kasih pada semua sahabat pencinta ilmu yang menonton daripada awal episod Huda Al-Quran sehinggalah pada hari ini, iaitu episod terakhir. Dan apa yang bestnya, hari ini kita nak minta pendapat daripada semua sahabat. Pendapat daripada semua sahabat. Okey, semalam kita dah minta pendapat daripada sahabat pencinta ilmu yang mana memang sangat dekat dengan kami. Nak sambung macam mana ni? Nak sambung surah Al-Mursalat, esok lah kan? Esok kita nak sambung surah Al-Mursalat ataupun nak sambung surah-surah lazim. Surah lazim yang bukan juzuk 30 lah. Contoh surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Ar-Rahman, surah Sajadah yang dekat dengan kita lah, surah Waqiah, ataupun nak sambung juzuk 29. Boleh tulis kat ruangan komen, saya akan baca dan kita akan buat undian. Siapa yang paling tinggi, so kita pilih yang tu lah, sebab kita nak keputusan hari ni, insyaAllah kita akan meeting hari ni dan kita nak dapatkan keputusan. Esok kita akan ikut sahabat-sahabat nak bagaimana. Okey, tulis kat ruangan komen. Terima kasih kepada Puan Latifah Abu Hassan, macam selalu tengok. Aku tak ingat. Puan Latifah daripada mana ya? Kak Umi, Kak Sarah Yung, Ikin Ibrahim. Terima kasih Ikin. Kak Ikin, Azizah Jaafar, Kak Noraini Dola, Kak Wan Azaziyah, Kak Emma, Cikgu Katie, Kak Umi Rupiah, Kak Hairia, Kak Haka Fauzia, Kak Aminah. Dah lama tak nampak Kak Rina. Kak Rina sihat ke? Kak Rina ada bersama hari ini, Kak Ramlah. Okey, so hari yang terakhir tinggal sikit je lagi. Ustaz pun dah terangkan ayat 37 Ustaz ya. Ayat 37 sampai ayat 40. Sedikit sahaja daripada saya. Ayat 37, Rabbis samawati wal ard wa ma bainahumar rahman. Tuhan yang kita cerita, ya, yang memberikan nikmat kepada orang yang muttaqin, memberikan azab kepada orang yang taghin. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan langit dan Tuhan bumi. Dan Tuhan di antara keduanya. Dan sifat Allah yang kalau kita tengok pada kejadian alam yang ada dekat dalam muka bumi ini, kerana sifat sayangnya Allah, sifat pengasihnya Allah, Ar-Rahman. Sifat pengasih Allah, Allah jadikan segala yang ada dekat muka bumi ini cantik dan indah belaka. Kalau kita boleh tengok sahabat-sahabat, Allah jadikan langit-langit yang satu, bumi yang satu, air yang satu. Semuanya satu. Tetapi hasil daripada langit, matahari yang satu, hasil daripada matahari, hasil daripada langit yang satu, yang mana turunnya air daripada awan, dan kemudian turun menyembah ataupun kita kata turun membasahi bumi, dan daripada bumi tadi keluar benda macam-macam. Subhanallah.
Dari benda-benda yang satu, lahir benda yang pelbagai rasa, pelbagai warna, pelbagai bentuk. Walaupun lahir daripada semua yang satu. Ini tanda apa? Apakah tandanya? Kalau kita terangkan lagi, contohnya, air itu daripada air hujan. Dari air hujan tadi duduk dekat, jatuh, masuk dekat laut, ditakung oleh sungai, kemudian mengalir kembali kepada laut. Sahabat-sahabat, dan air itulah juga air yang sama kita minum, air yang sama haiwan minum, air yang sama menjadi minuman untuk tumbuh-tumbuhan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya menjadikan benda yang ada di atas muka bumi ini suatu yang pelbagai rasa. Contoh, kalau kita kata daripada benda yang sama, sumber yang sama, boleh keluar daripadanya padi, boleh keluar daripadanya jagung. Walaupun masih lagi bijirin, tapi lain, tak sama. Boleh keluar daripadanya gandum, boleh keluar daripadanya tamar, boleh keluar daripadanya sayur bayam. Sebab semalam makan sayur bayam kan, dah lama tak makan sayur bayam ni, spinach kan. Boleh keluar sayur bayam, boleh keluar sayur kangkung, boleh keluar kubis. Subhanallah, Allah jadikan pelbagai. Dan ini tanda apa? Tanda kasihnya, tanda sayangnya Allah kepada manusia. Maka manusia kalau melihat apa yang ada di antara bumi dan langit, wama bainahuma, apa yang dia perlu lihat, perlu merasai kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Haiwan, sahabat-sahabat, haiwan dia makan semua satu jenis. Lembu dia makan apa? Dia makan sayur saja. Tak pernahlah dia makan sayur tu jadikan kerabu ke, perah sikit. Lemon macam kita lah kan. Kalau dia makan, misalan kata lembu. Bukan lembu, kita ambil binatang yang makan daging. Singa. Pernah tak kita tengok singa dia ada pelbagai dia punya hidangan daging. Hari ni masak black pepper. Esok masak daging merah kan. Lusa masak daging panggang. Pernah tak tengok? Tak pernah. Allah jadikan singa tu makanannya sama daripada lahir sampailah dia besar, sampailah dia tua. Itulah makanannya, daging saja. Daging saja. Dia satu jenis. Lembu pun sama. Kalau makan tu daun, makan tu apa tu namanya, rumput sajalah daripada kecil sampai ke besar. Subhanallah, maha suci Allah, maha sayang dan kasihnya Allah pada kita. Cuba tanya, semalam makan apa, kemarin makan apa, lusa makan apa. Jangan kata lusa, kemarin dan semalam. Hari ni kalau tengok dekat dalam pinggan kita pun, dalam mi goreng tu ada gandum, dalam mi goreng tu ada minyak, dalam mi goreng tu ada ayam, dalam mi goreng tu ada sayur, dalam mi goreng tu ada telur. Makan, Masya Allah. Nampak tak? Hebatnya Allah, sayangnya Allah pada manusia. Berbanding dengan haiwan, Allah bagi kita macam-macam. Kita makan daging, kita makan bijirin, kita makan sayur. Tak cukup lagi, kejap lagi potong pula mango. Letak mango pula, letak betih pula, tembikai pula dekat dalam hidangan makanan kita. Subhanallah, ini semua atas kasih sayang daripada Allah. Menangis kita kalau kita rasa, kita tengok makanan kita, kita ingat nikmat yang Allah bagi pada kita, kita tak mampu untuk membazirkan makanan. Kita tak mampu untuk terus menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah. Sahabat-sahabat, pada hari tersebut, la yamlikuna minhu khitaba. Pada hari tersebut apabila manusia dikumpulkan, yang mana pada hari itu tak ada siapa pun yang mampu untuk bercakap dengan Allah. Khitab. Pernah dengar khutbah? Khutbah Jumaat? Sekejap lagi kita nak khutbah hari raya pula. Khutbah. Tak ada siapa yang mampu untuk bercakap. Kenapa tak mampu untuk bercakap? Kerana haibahnya Allah Azza wa Jalla.
agungnya Allah menyebabkan manusia dan segala makhluk tak mampu untuk minta, ya Allah kurang sikit boleh tak? Minta diskaun sikit untuk azab ni boleh tak? Bagi lambat sikit azab ni boleh tak? Tak mampu untuk berkata-kata. La yamlikuna minhu. Tidak memiliki kekuatan untuk minta kurang pada azab Allah yang sangat pedih. Hari apa yang manusia nanti akan berasa tak mampu untuk berkata-kata, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, pada hari tersebut yang mana akan berdirilah ar-ruh, Ustaz dah sebut tadi, sama ada malaikat Jibril sebagai ketua malaikah ataupun ruh manusia. Ruh-ruh manusia, para malaikat semuanya berbaris rapat kanan. Satu, dua. Tinggal juga dulu kat sekolah kan. Buat perbarisan. Sahabat-sahabat berbaris semua. Maksud kata apa? Disiplin pada hari tersebut. Sangat disiplin. Bila kita berbaris tu, la yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Kita berbaris. Dan masa itu tidak ada pun orang yang berani berkata-kata kecuali illa. Nampak perkataan illa? Sahabat-sahabat, dalam huda Quran kita kena ambil Quran. Ambil mushaf tengok. Illa, kecuali man adhina, iaitu siapa yang diizinkan oleh Allah untuk berkata-kata. Yang tak diizinkan oleh Allah tak berani. Tak mampu untuk berkata-kata. Semua dengan syafaat daripada Allah. Mana yang Allah nak bagi, Allah akan bagilah kelebihan pada hari tersebut. Mana yang Allah tak bagi, tak mampu untuk berkata-kata. Kan? Jadi sahabat-sahabat, inilah hari yang akan datang, hari yang pasti. Dzalikal yaumul haqq. Hari yang hak. Apa maksud hari yang hak? Hari yang akan berlaku. Bukan hari yang entah jadi ke tak hari itu. Kan? Tak. Ini pasti jadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Terus Allah sebut. Ingat tak konsep yang kita kata apa? Apabila jumpa perkataan fa. Fa ini adalah solusi. What should we do? Allah dah bagi tahu dah. Allah bagi tahu daripada surah An-Naba, daripada awal lagi berita yang pasti berlaku. Allah dah bagi tahu dah 10 dalil. Allah dah bagi tahu apa yang dapat kepada orang yang taghin ataupun apa yang akan dapat kepada orang yang muttaqin. Baik, apa yang kita kena buat? Allah bagi dia punya resolusi faman syaa. Siapa yang nak menjadikan Tuhannya sebagai tempat kembalinya. Hari ini kita masih lagi boleh lakukan perkara ini. Siapa yang bila dengar ayat ini rasa takut? Siapa yang dengar ayat ini rasa gemetar tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini jadikanlah Allah tempat kita kembali. Subhanallahal-azim. Jangan jadikan hawa nafsu tempat kita kembali. Apa-apa nak buat apa-apa, tengok, aku nak buat ke tak? Ini halal karam. Ya, aku nak ambil halal kamu, nak ambil haram. Tak, jadikan tempat kembali dalam urusan kita nak buat keputusan. Menjadikan apakah tujuan urusan kita, ibadah kita, biarlah Allah. Biarlah Allah marji' dia. Ma'aba, iaitu tempat kau punya the last destination, the final destination dalam segala kerja buat kita. Kita belajar ke, kita bekerja ke, kita mendidik ke, biar kerana siapa? Kerana Allah. Biar hujungnya kerana Allah. Inna anzarnakum azaban qariba. Ini ialah tadi pesanan untuk orang yang nak bertaubat. Orang yang ada rasa dekat dalam hati dia, aku tak bolehlah, kena kembali kepada Allah. Ataupun kepada orang kafir, Allah kata, Inna anzarnakum. Hari ini, wahai orang kafir, engkau punya azab sangat dekat. Qariba. Bukan jauh. Bukannya kita kata sangat-sangat jauh. Tak, dekat.
dekat, Allah kata. Dekat. Qariba. Qarib tu dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Okay. Yauma yanzurul mar'u qaddamat yadah. ما قدمت يده. Ma qaddamat yadah. Okay. Ayat itu bermaksud pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Pada hari itu, kita dah dibentangkan dah segala perbuatan kita, masa tu azab dah sangat dekat. Jaza, balasan dah sangat dekat, maka berkatalah orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka berkatalah orang kafir, apa perkataan mereka? Ya laitani, celakalah aku. Kenapalah aku tak jadi tanah aja. Sahabat-sahabat, pada waktu itu, apa maksud ayat ini? Kenapa aku tak jadi tanah? Maksud menyesal. Menyesal. Menyesal jadi manusia. Sebab apa? Menjadi manusia, akhirnya kena azab. Tapi sahabat-sahabat, bukan maksudnya kita hari ni bunuh diri lah. Ada orang tengok ayat ni, bunuh diri lah biar kita jadi tanah. Tak boleh dah. Tak boleh nak patah balik dah. Alang-alang menyeluk pakasan biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang menjadi manusia biar menjadi manusia bertakwa. Tak tahulah betul ke tak, ujung terima macam tak kena je. Betul. Syair Malizi. Syair Malizi dia ada pantun, dia ada syair. Ya, Masya Allah. Sahabat-sahabat, tanda orang kafir akan menyesal. Maka kalau hari ini kita masih lagi tidak beriman kepada Allah, jangan sampai kita menyesal. Kalau hari ini kita masih lagi tidak memperbanyakkan amal ibadah, buat amal ibadah bukan kerana Allah, hari ini sempat lagi untuk kita tukar balik kehidupan kita, tukar balik manhaj kehidupan kita, sistem kehidupan kita. Bangun awal pagi, mulakan pagi dengan Al-Quran, berbaik sangka pada Allah, berusaha meningkatkan hubungan yang baik dengan Allah, iaitu apa? Melalui ibadah yang paling utama, iaitu salat, mencari kebergantungan dengan Allah dalam semua perkara. Ini semua kita boleh cuba untuk perbaiki kehidupan kita, kerana masa yang ada tidaklah lama, sahabat-sahabat, masa yang ada sangatlah sedikit. Jadi saya nak tengok sahabat-sahabat kita ni siapa yang komen untuk kita sambung pada hari esok. Bukan ada sahabat-sahabat yang baru masuk, Maya dan sahabat-sahabat di Instagram hari ini, Masya Allah. Instagram kita pun ada ramai yang menonton hari ini. Ains, siapa lagi? Alif Alisha An-Nasu. Terima kasih Kak Noli daripada Instagram. Jemput untuk follow IG kita. Kita akan teruskan Huda Quran ni sesi pagi ini untuk hari-hari seterusnya. Cuma kita nak dapatkan pendapat pada sahabat-sahabat. Kita nak sambung juzuk 29 ataupun nak sambung surah Lazim. Boleh tulis kat ruangan komen. Kalau surah Lazim, kita akan ambil surah Lazim yang kita selalu baca. Surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk. Kita nak ambil surah Yasin, surah Al-Kahfi. Apa pendapat sahabat-sahabat sekalian? Okay, saya nak baca sedikit. Oh ya, sebelum kita terlupa, kita dah bagi link untuk YouTube. Saya minta tu sahabat-sahabat untuk pergi dekat link yang kita berikan dekat caption tu. Boleh tekan link YouTube. Tekan link itu dan jangan lupa untuk subscribe. Subscribe dahulu sebab apa? Esok kita ada munajat mingguan. Betul ya? Hari Khamis malam Jumaat kita ada munajat mingguan dan sahabat-sahabat boleh bagi nama. InsyaAllah minggu ni kita akan open siapa nak bagi nama untuk arwah ataupun nak bagi nama untuk orang yang sakit, boleh bagi nama. Nanti kami akan berikan Google Form. Cuma kita nak bagi tahu minggu ni kita berbeza sikit, kita akan live streaming di YouTube. Kita tak live dekat FB, kita akan live streaming terus ke YouTube Ustazah Nurul Hidayah. So, jadi sahabat pergi dahulu dekat YouTube tu, subscribe dan cari butang loceng. Butang loceng. Butang loceng tu macam ni. Macam tu. Kan siap buat ni pula. Sebab nanti dia akan dapat notification. Notification tu penting. Saya tak boleh baca lah.
Saya tak boleh baca komen-komen yang ada. Dia tak keluar lagi. Yang Zanis punya. Okey. Kak Haidah kata nak juzuk 29. Kak Sarayung nak surah lazim. Mana yang banyak? Okey. Ada dua pendapat di sini. Kak Haryana kata nak surah lazim. Okey. Sebab ni dia yang sewaktu ni. Okey, tak apa. Letak lagi komen. InsyaAllah kami akan buat undian. Kita akan kira surah lazim ke lagi banyak ataupun surah juzuk 29 lagi banyak. Terima kasih kerana menonton pada hari ini. Alhamdulillah, syukur dah habis dah juzuk 30 Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi suatu Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Seronok sangat, alhamdulillah. Sebab tu kita hari ini kita makan benda yang manis. Sebab memang kalau para ulama kan dia habis pada satu kitab macam tu, dia akan khatam dengan benda-benda yang manis, manisan ke ni kurma. Ni kita khatam dengan kurma. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey, jumpa lagi pada esok hari. Nantikan adakah juzuk ke-29 ataupun juzuk surah lazim. Juzuk surah lazim. Kita pilih surah-surah pilihan ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Allahumma salli salatan